Okey, kita dah bersiaran. Alhamdulillah. Sebentar ya. Seperti biasa kita nak check mic. Okey, Alhamdulillah. Okey, kita tengah test sound dulu, ya. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak dia beri salam terlebih dahulu ya. Sound Kita ada okay. tetamu dekat depan kita hari ni. Alhamdulillah. Sepasang kekasih. Sepasang berparti. Kekasih lama. Kekasih awal dan akhir. Ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Thank you so much for coming. Thank you. Yeah. Alright, okay. Seperti biasa, awal-awal ni Alhamdulillah kita dapat bersiaran lagi hari ni dengan menu yang baru dengan Kak Zaida. Yes, Apa khabar Kak Zaida? Baik, Alhamdulillah, Bel. Alhamdulillah. Okay. As usual, masih bersemangat lagi Kak Zaida untuk nak masak dengan menu yang baru. Betul. Hari ni kita nak masak. Yes. Nampaknya sebab kita boleh nampak tu ada ayam tu. Ya, ada ayam. Ada ayam, ada bawang, kan. Kalau lain dia macam tepung je, kita tahu mungkin nak buat benda lain lah Kak Zaida, betul, selain betul, daripada ya. masak. Yes. Alright, seperti biasa, rakan-rakan di Facebook, rakan-rakan di IG juga, kami mohon untuk kongsikan video live kita ni jadi ramai lagi yang boleh tonton bersama kita. Yes, minta love, like, comment dan share banyak-banyak ya. Ya saya. Dan kita tunggu sikit lagi sebelum kita mulakan masakan Betul. Kak Zaida. Okey, kita tunggu sekejap ya. Supaya actually kita dah lambat ni setengah jam ya. Selalunya kita buat 2.5. Tapi tak tu apalah. yang cepat ni, macam cepat je naik nombor ni. Kak Zaida dah ramai dah ni. Kita mulakan Okey, lah. Alhamdulillah. Orang mesti dah tunggu. Okey, jom masakan Kak Zaida. Okey, jom. Okey, hari ni Assalamualaikum semua. Hari ni Kak Zaida nak masak pula ya. Kita nak masak ayam malbari. Ayam masakan India lah ya. Ayam malbari ataupun mulberry chicken ya. Okey, bahan-bahan untuk ayam mulberry. Resepi ni saya dah simpan lama sangat. Kalau tengok resepi saya tu dah kuning ya. Okey, resepi mulberry ni. Okey, ayam Kak Zaida guna 1 ekor ayam. Ikut perempuan nak potong berapa? Saya potong 12 hari ni. Ya, terpulang kepada perempuan nak potong besar mana ya. Okey, kemudian bahan untuk dikisar kita guna lebih kurang 15 hingga 20 tangkai cili kering ikut kepedasan yang perempuan nak lah ya. Kemudian kita guna 1 inci halia, 4 ulas bawang putih, 2 biji bawang besar. Kalau perempuan pakai bawang kecil ataupun bawang merah, boleh guna dalam lebih kurang dalam 10 biji bawang kecil ya. Sebab ada orang yang tanya Kak Zaida, saya biasa masak bawang kecil. So tak ada masalah ya. Bawang kecil yang sedap sebenarnya. Ya, dia kurang air. Bila kurang air, bila kita tumis tu dia cepat garing lah ya. Okey, so now kita guna juga 1 sudu makan lada hitam, 1 sudu makan jintan manis, 1 sudu makan jintan saya jintan confused lah. Terbalik tu jintan putih. Jintan putih, 1 sudu makan jintan manis, kemudian 4 sekawan. 4 sekawan ni kayu manis, bunga peka ataupun bunga lawang, buah pelaga dan cengkeh. Ya, kita guna sedikit bawang goreng dan sedikit air asam, dan jangan lupa kita kena pakai kicap. Kicap manis, ya. Lauk ni agak hitam ya. Kita guna kicap manis. Okey, saya ulang lagi sekali bahan-bahan untuk ayam malbari. 1 ekor ayam kita potong 12, kemudian 15 hingga 20 tangkai cili kering terpulang kepada kepedasan perempuan yang perempuan suka, kemudian 2 biji bawang besar, 4 ulas bawang putih, 1 inci halia. Ada masalah dengan sound? Yang perempuan suka, 1 inci halia, 2 biji bawang besar. Dia macam ada echo. Ada echo? Kuat sangat ke? Tak apa, boleh teruskan. Okey, 1 sudu makan lada hitam, 1 sudu makan jintan putih, 1 sudu makan jintan manis. Kemudian kita guna 4 sekawan penumis ya. Masih ada yang bertanya lagi, mungkin yang tak biasa masak lah ya. Dia tanya apa Kak Zaida, kalau Kak Zaida sebut perkakas tumis. Perkakas tumis ni ialah yang inilah, kayu manis, jintan, buah pelaga dan cengkeh. Kita guna juga sedikit air asam, sedikit bawang goreng dan kicap. Kicap manis ya. Nak pakai kicap pekat juga boleh. Okey. So kita panaskan minyak di kuali dulu. Saya guna belanga ni hari. Okey, kita perlu kisar dulu ya. Bawang. Nampak macam simple ya Kak Zaida? Senang aja buat dia. Okey. Tapi dia ada kelainan sikit cara nak masak dia. Masak ni basic dia sama je. Bawang putih, halia, kunyit, lengkuas, dia sama je yang sebenarnya. Cuma cara penyediaannya agak berbeza dari satu masakan ke satu masakan. Alright. So kita akan masuk semua lada.
Kita akan masuk semua ni, ya. Jintan, jintan manis, jintan putih, lada hitam. Kita akan kisar. Semua ya kita masukkan. Semua kita masukkan. Maaf ya. Okey. Kita perlu kisar hingga dia halus, ya. Jintan tadi, kedua-dua jintan tadi, kalau dapat puan-puan sangai dulu, ya, supaya baunya tu lebih sedap bila kita masak. Okey. Alright. Sini Bel. Okey. Kemudian yang kita dah kisar ni tadi, kita akan tuang ke dalam mangkuk yang berisi ayam ni. Wow. Jadi kita kena perap ke apa ni Kak Zaidah? Yang sebenarnya kena perap, tapi boleh jugalah kita terus masak. Ni kelainan dia sedikit, ya, ayam malbari ni. Biasakan kita tumis. Ya, selalunya kita tumis bahan-bahan yang kita dah kisar. Tapi yang ni dia lain sikit, ya. Ayam ni Kak Zahra dah kelar-kelarkan sedikit supaya rempah-rempah ni masuk, ya. Kita nak tuangkan kicap. Oh, so Kicap good. lebih kurang setengah botol ni. Banyak. Yang masak nanti dia jadi pekat lah. Sedapnya. Okey, nampak tu, Bel. Wow. Look at that. Yang sebenarnya kita kena perap sekejap, ya, dalam 20 minit, tapi tak apalah. Kita terus masak sekali lah. Alright, Intan Shar Miza Zakaria. Jintan-jintan tu kalau pakai serbuk boleh ke? Boleh je lah. Janji jintan. Kan senang Taklah, kan? kadang-kadang beli satu paket. Nak masaknya satu sudu. Jadi kan ada Betul. balance. Jadi guna je lah jintan yang ada kat rumah tu. Alright, Soriko Melaka tanya macam mana nak buat rendang juga? Macam Rendang? nak buat rendang juga. Ya. Rendang lain sikit. Rendang you masak dia bersama santan. Hari ni kita tak ada santan, ya. Kita tak ada santan. Kita buat macam ni, Kita akan masuk semua sekali. Kita tak tumis. Selalu kan kita tumis dulu, dah tumis baru masuk ayam. Yang ni tak, ya. Kita masuk semua sekali macam gini. Dengan perasa semua siap-siap. Kemudian baru kita masukkan sekali ni bawang goreng. Wow. Jadi kalau kita grill boleh ke Kak Zaidah? Grill dah lain pula. Oh lain lah, bukan mabari. Grill dah bukan mabari, Bel. Grill jadi chicken grill lah pula. Dah lain, ya. Mabari dia macam gini. Sebab tu saya nak tunjuk, sebab dia cara dia masak dia tak sama. Right. Walaupun kita blend bawang lada yang sama, Ya. ya, kita masukkan sedikit air asam. Nanti kita boleh rasalah kalau kurang asam, nanti kita tambah lagi, ya. Right. Saya masukkan lebih kurang dalam 3 hingga 4 sudu makan air asam. Woohoo. Ada yang bertanya ni, Suri Ali, boleh pakai kicap Kak Zaidah tak? Boleh juga, cuma kicap Kak Zahra masin, ya. So jangan taruh banyak macam ni. Tak boleh letak setengah botol. Jangan letak setengah botol. Masin nanti, ya. Sebab kicap saya masin, ya. Yeah. That one memang untuk kita masak dalam berapa kilo mi, ya. So letak sedikit dulu. Cuma kalau kita nak dapatkan warna gelap ni, Yeah. so mungkin puan-puan boleh tambah sedikit. Guna kicap saya, tapi tambah sedikit dengan Mungkin kicap caramel pekat. ke? Kicap Caramel. pekat, ya. Okey, Aniza Vanita Anwar, daging pun pakai bahan resepi yang sama juga Yes, ke? betul. Guna yang sama. Wow. Okay, so now dia daging yang sedap sebenarnya. Kan. Daging kambing sedap tak ada? Sedap je lah. Okey, nampak ni. Okey. Kita panaskan minyak di, saya pakai belanga, ya, hari ni.
Saya takut ngecik, saya akan masukkan nak tengok sedikit. dekat boleh? Oh, nampak boleh. Okey. Hai. Boleh tengok dekat lagi tak? Kalau nak tengok. Ya. Ya. Ya, saya beli di Kuala Terengganu ni ya. Saya punya betul-betul antik sebab saya beli pun saya tak perasan. Dia dah orang beli menampak semua lagi. lawa. Saya beli berketuk-ketuk. Itu cantik ya. Okey. Kita akan masak dia hingga ayam ni masak. Jadi Kak Zaidah, Ada kelainan sikit. Kalau kita perap kan, let's say kita perap yang lama, sebab ni Kak Zaidah tak ada masa untuk nak perap. Ya, Jadi betul, perapan tu jadi dengan air-air dia sekali lah kita masukkan, kita masak. Macam tu lah. Ya, kita masuk sekali macam ni, tutup periuk, masak hingga ayam ni masak. Right. Tu yang lain sikit dari masakan lain. Selalu kita masak kan kita tumis ladanya, dah garing baru kita masukkan ayam. Ini lain sikit. Right. Okey, kita tutup. Belanga ni dia sepatutnya ada tutup. kan? Tapi macam tak jumpa tutup dia itu hari masa saya beli tu. Jadi kita pakai je lah tutup apa yang ada dekat dapur kita. Kan, asalkan dia boleh tutup. Yes. Okey, so jadi kita rendahkan dia sehingga ayam masak. Sehingga ayam Kak Zaidah. masak. Yes. Okey, ada apa-apa yang bertanya? Right. Oh, of course Kak Zaidah, of course. Ya. Okey, sementara kita tunggu tu kita boleh jawablah soalan-soalan ya Allah. Yes. Okey. Semalam ada yang bertanya dengan Kak Zaidah pasal menu semalam. Dia tanya apa ya? Saya pun dah lupa lah. Tapi nanti saya ingat kejap lagi. Lupa pula. Lupa, tengok dia cantik ya. Okey, sekejap. Dia agak berminyak sikit tapi tak apa. Nanti minyaknya kita boleh keluarkan kalau kita tak sukalah minyak banyak. Sebab kita kalau nak menumis ni, kalau minyak banyak elok kan. Elok untuk memasak lah, dia jadi cepat. Dia jadi kalau garing. Dia cepat garing kalau ada minyak banyak ya. Yes. So, tapi kalau kita tak suka minyak tu, kita takut nak makan, kita just buang aja minyak tu. Betul. Tetapi yang paling penting kita nak makan perlulah sedap. Kalau tak ada minyak, kurang minyak, macam mana nak sedap masakan kita ya? Betul. Kadang-kadang ada tumis tu mantah sebab terlalu kurang sangat minyak. So tak apa, you letak je minyak. Tak suka minyak tu, you boleh buang, kukut dan buang. Terus makanlah. Waktu kita nak hidang kan? Right. Okey, Kak Zaidah, jom kita berbual dengan viewers sementara, kita. Yes. Puan dari mana tu. Puan? Ya? Dari mana? Saya ni dari banyak tempat daripada dah 2 hari nak datang dengan adik. Oh, adik dari mana? Asalnya dari mana? Jadi nak datang. Semalam dia kata petang nanti tak puas nak beli barang, nak pilih-pilih. Habis petang pun hujan. So dari saya di Shah Alam tapi sekarang duduk di Sepang. Jaga cuci. Oh, okey. Ya. Bel, So, sekejap Bel. Kak Zaidah lupa nak tok ni Bel. Oh, macam mana tu Kak Zaidah? Masuk je lah. Masuk je lah. Okey, kita masukkan. Jangan lupa yang ini tertinggal. Masya Allah, Kak Zaidah. Tak hilang bau dia. Masuk aja. Inilah baru masak betul. Dia lupa, dia ingat. Alright. So, kita akan masak dia sampai ayam ni masak ya. Right. So kalau pakai belanga ni maksudnya apa tu? Ginseng. Ginseng. Kalau tok saya cakap belanga ni. Ya. Belanga tembaga. Belanga periuk periuk yang tutup. Dia lain tempat lain dia punya padahal bendanya sama. Padahal Malaysia ni kecil je ya, tapi nama berbagai. Besar. Really? I see. Big. Dia bertutup. Dia macam periuk itulah. Oh, belanga dah periuk tanah. Okay. Fahaman ya? Something new we know today. Saya tak pernah dengar perkataan ginseng tu. Saya tak pernah dengar perkataan apa? Ginseng. Ginseng. Okey. Sebab tok saya memang panggil belanga ni. Kalau belanga ni dia keluarkan dia punya tembaga ni. Masing-masing ya. Different tempat, different bunyinya lah. Hiburan hari ni Kak Zaidah. Kak Zaidah lupa letak tadi 4 sekawan. 4 sekawan dia, 4 sekawan masukkan aja. Dia masuk semua. Paling senang lah ni. Masuk semua tu yang lupa Bel. Bila dia tumis dia ingat. Bila dia masuk semua tu yang selalunya tak
kita terlupa. Okey, ada yang Alright. tanya, jadi disebabkan Kak Zaidah masuk kemudian, selalunya rempah sekawan ni kita masukkan dulu, maksudnya kita tumiskan dulu. So Tapi jadi sekarang ni Kak Zada tak tumis, so kita Okay. masuk semua bahan. alright. Kita gawal aja semua, lepas tu kita curah tu ke dalam kuali. Right. Okay, luckily managed to watch. Joyce Value, hi. Boleh padangkan dengan apa ya lauk ni? Makan nasi. Makan nasi sedap. Sedap. tu dia, Apa-apalah, roti nan pun canai boleh, pun. roti canai, nasi. Ya, so Yeah. kita tunggu dia pekat sikit. Alright. Yes. Agak bila kita masak ni, air ayam tu akan keluar ya. Betul. So Ah, kita settle dah. gabungkan lama dan baru. Kuali belanga lama pakai tembaga, kuali tembaga. Tutup no flame. Jadi bertutup sebab nak bagi dia cepat masak lah ayamnya tu. The old and the new. Ini kita combine ya. Kita combine tu peralatan memasak. Alright Kak Zada, Ni soalan. since ada yang bertanya sama ada boleh tukar kepada daging dan juga kambing. So Boleh. kalau nak daging dan kambing, kita perlu rebuskan dulu daging-daging berkenaan Depends. ataupun Tak kita payah boleh rebus masak pun tak sekali. apa. Daging tu tak payah rebus pun tak apa. You just potong and you marinate dulu. Yang penting marinate. Bila kita marinate, bila kita masak, you marinate at least 1 malam ke. Bila you masak the next day, daging tu cepat empuk. Right. Ya, kalau you masak daging yang terus macam gini, dia akan makan masa 2 jam baru empuk. Ya. Boleh? Maksudnya dengan lauk-lauk sekali lah. Boleh, lauk-lauk boleh, dengan sekali. boleh. Yes. Right. Cuma pressure cooker dia tak boleh air sikit. That's the problem. Dia kalau air sikit, dia cepat kering, nanti takut dia meletup. So what you do is you rebus dulu half cook. Kalau katalah biasanya daging kita akan rebus dalam 45 minit tau. So you maybe half an hour saja. Lepas tu you tutup api, keluarkan, masuk semua bahan-bahan ni, masak atas kuali biasa. Dalam periuk biasa. Lebih sedap lah. Right. Kalau kat pressure cooker, dia biasa pressure cooker ni kalau dia rebus daging pun airnya banyak. Kalau air sikit dia tak mau dia, ya, bahaya. Okay, nampak tu so bell. jadi rempah tumis macam Kak Zaidah mentionkan. So since kita Wangi bau dia. masukkan semua, so kita masukkan semua terus. Yes. So let's say kalau yang nak menumis, boleh ke Kak Zaidah? Tumis Boleh ajalah. Boleh aja. Boleh je. Saya senang aja. Okay. Bukanlah kata tak jadi, tetapi dia punya aroma semua dah tak sama lah. Akan berbeza. Bila you tumis, ada kicap, dia akan jadi rasa bau lain. Sebab kita akan marinate dia dengan kicap sekali. Ya, so bila you tumis akan ada bau hangit sikit lah. Saya pakai kicap kipas hudang. Dia manis. So you tak perlu letak gula dalam you punya masakan. So ada yang tanya ni, masakannya ada rasa 3 rasa ke? Manis, masin dan masam. Masam. Ya. Ni masakan India ni ya, malbari ni, ni biasa ada dekat restoran mamak ya. Yang dia masak pekat-pekat, warna daging boleh dia masak kadang-kadang dengan hati. Dengan hati, ya, dia masak dengan hati. Dia ada bau rempah dan dia ada bau kicap. Inilah masakannya. Right. Dia dekat restoran Malbari orang India ya. So from that part lah lauk ni Kak Zaidah. Yes. Wow. Cuma Kak Zada nak tunjuk sebab cara dia tak sama macam masakan lain. Masakan lain kan kita tumis. Yang ni tak tumis. Tapi So, kita memang pakai kita minyak masukkan. jugalah. Dia tak pakai santan dan air pun tak banyak. Air kita guna air yang menumis tadi aja. Air yang kita blend. Macam masak kicap jugalah, tapi dia ada rempah. Tu dia. So kita kena tunggu sampai dia kering sikit lah. Okay, so siapa yang mencari resepi, saya dah pinkan ya di bawah. Swipe semua komen yang di Facebook. Boleh tengok ada satu komen yang tertinggal daripada Sis Robi Bai ni. Okay, boleh tengok kat situ full resepi untuk menu kita hari ni. Baru tahu namanya Malbari. Malbari. Dia ada di nasi kandar pun ada ni resepi ni. Cuma nama masakan dia lain. Cuma Malbari ni dia masak macam ni Dia tak tumis. Tapi dia ada minyak and then dia masukkan semua. Tu cara. Minyak memang kita letak minyak untuk kita nak goreng semua sekali. Kita letak sedikit minyak. Minyak dalam periuk, dalam kuali. Kita panaskan minyak dekat dalam kuali tadi dalam ni. Lepas tu baru saya masuk.
Kalau tak ada minyak tak sedap juga. Ya ke? Tak apa, boleh tengok videonya balik puan. Ni tengok secara live lagi akak. Ada minyak. Ada minyak. Ada. Dia tak sedap kalau tak ada minyak ni sebab dia orang masak kan pekat-pekat. Nampaknya macam ramai berkenan dengan baju Kak Zaidah ni. Oh, ni baju lama ya, baju lama saya. Sorry ya. Testing masih boleh pakai lagi. Okeylah tu. Kan. Hari-hari masak menumis masih boleh pakai lagi. Masih boleh pakai lagi. Okey. Asal Kak Zaidah masak apa hari ni? Ni rakan-rakan yang baru masak lah ni. Kak Zaidah masak ayam masak malbari. Ya. Bau dia bau dia sedap kan? Begitu. Dia bau jintan, bau lada hitam, ya. And then smell of kicap. Makan dengan nasi biryani sedap, dengan nasi putih sedap, dengan roti canai sedap, dengan naan sedap, dengan tosi sedap. Wow. Semua sedap lah. Alhamdulillah. Alright, kita tunggu dia. Ayam agak lama sikit nak masak, especially ayam yang kita masak dengan tulang. Rupa dia nampak lebih kurang setengah jam lah. Kalau ayam, tengok jugalah ayam puan. Kalau ayam tu besar, kalau tulang dia tu besar ya. Kadang-kadang kita makan fras, tengah-tengah makan terkeluar darah dia dekat tulang tu kan. Itu kurang masak tu ya. Right. Okey, ada mungkin tengok, bila tengok kan dia nampak macam apa ni, ayam masak kicap. Ini malbari ya. Okey. Rupa dia je nampak macam ayam masak kicap ya, y'all. Lagi kita tunggu dia pekat sikit lagi. Sekejap lagi dia pekat dah ni. Alright, jom kita tengok. Tengok macam mana macam ayam masak kicap. Rupa dia macam ayam masak kicap. Tapi perempuan perap lagi sedap ya. Kita tak ada masa nak perap. Okey, kita biar lagi hingga dia pekat. Sambil-sambil tu boleh kita jawab soalan. Siapa yang nak bertanya bolehlah bertanya sekarang. Ya. Semalam ada soalan saya dah baca tapi saya terlupa nak catat dia. Ada some question. Semalam kita buat kek, kek ganache. Dia kita dah masak. Lepas tu kita biarkan kat luar tak masuk dalam fridge. Tak payah. Untuk ganache puan tak boleh masuk fridge. Kalau nak setkan dia, nak keraskan dia puan tak boleh masuk fridge. Biarkan dia, sebab tu saya kata besok kita nak buat keknya, hari ni kita dah buat ganache-nya. Biarkan dia dekat luar. Biarkan dia dekat luar. Pasal anak saya berminat dengan tu. Yang tengok semalam dia sibuk meeting. Betul. Kadang kita tolonglah anak kita. Tapi saya memang tak pandai bunga tu. Tak kisahlah buat apa pun, tapi ganache yang saya tunjuk semalam, ganache yang jenis boleh buat bunga. Boleh buat bunga dia yang nozzle dia tu ya. Oh, saya nak jawab pasal ganache juga. Ada yang bertanya semalam, Bel. Alright. Dia ada belajar dengan saya buat American chocolate cake. Right. American chocolate cake kita guna ganache. So, dia bertanya semalam, is it the same recipe chocolate ganache yang untuk American chocolate cake dan yang semalam? Lain dia. Saya lupa namanya. Lain dia puan, yang you belajar tu that one is not for piping. That one is for coating cake sahaja. Dia tak boleh piping yang untuk American chocolate cake. Dia tak jadi. You pipe, dia akan kembang nanti ya. Yang semalam Kak Zaidah tunjuk, ganache-nya lebih keras daripada American chocolate cake. Okey. Pasal dia ada masuk kelas saya. Saya nak jawab, saya lupa. Bila puan cakap ganache baru saya teringat semalam. Okey, sikit lagi Bel. Sebab ganache tu sangat menarik ya untuk kita nak design kek. Kadang-kadang ada orang kan nak dekor untuk hantaran ya. Sebab untuk betul, especially hantaran macam tu kita nak kena kek tu boleh tahan lama. Kan. Lepas tu kita nak macam semalam kita mention untuk nak coverkan dengan fondant kan. Macam tu jugalah, okey. So decorations untuk ganache yang Kak Zaidah kongsikan semalam sangat sesuai untuk dekorasi. Untuk decoration ya. Kalau pada yang nak buat fondant, yang nak buat nak buat kek yang nak kena pipe, ganache semalam adalah sangat sesuai. Ya. Bella dah baca komen sis tak? Yang mana tu ya? Hanging bel terlepas ya, kadang-kadang jangan marah ya. Komen ada lagi. Yang bel terlepas. Sebab dia berjalan sangat laju ya. Okey, semua jenis masakan ada buku resepi tak untuk jual? Belum ada. Setiap kali ya yang bertanya, ada tak buku resepi? InsyaAllah ya, insyaAllah. Dah siap buku nanti jangan tak beli pula. InsyaAllah kita sedang usahakan. Memang mengambil masa sedikit lah untuk kita producekan buku Hanging There ya, you all.
Sabar-sabar yang menanti tu. Mana tadi yang soalan tu tak ada, tak muncul. Baca Komen lagi. Dekat IG. Alright, assalam Kak Zaidah. Kalau kita nak bakar kek dan biskut, kedudukan tingkat rak dalam oven? Bakar kek. Aha. Bakar kek tengah. Ya. Dia center ya untuk bakar kek. Rohaya Roy Rahman, Puan, American chocolate cake tu dalam PJJ ke? Ada ke PJJ American chocolate? Rasa tak ada ya. American chocolate cake tak ada dalam PJJ. Right. Ya. Dia agak susah lah keknya. Lutfi kata, bukalah restoran. Dah buka 2 kali dah restoran. Kita dah tutup. Dah buka tutup. Okay. Rasanya dah malas lah nak, dah umur macam ni dah tak larat lah. Ya, the last one saya buka restoran dia dah di Cyberjaya ya. Right. Dah tutup. Dah tutup. Sebelum tu saya doa lah banyak mana lah tahu tiba-tiba muncul kan. Anak saya yang ada restoran. Ya. Anak Kak Zaidah. Kak Zaidah dah rasa macam dah pencen lah ya. Tak larat lah restoran ni. Ya, betul. Alright. There you go. Jamila Haidrus kata Malbari bukannya indah tapi ianya Islam yang datang dari Kerala. Saya pun salah seorang anak Malbari. I see. Yes. Malbari sebenarnya satu bangsa. I see. Okay. So this is like thank you so much for pencerahan. Thank you so much. Betul. Kita ni tak tahu bila cakap Malbari tu India ya. Thank you so much. Thank you so much. Something new lagi kita kongsi ramai-ramai. Nampak kita tahu macam-macam ya daripada program live. Yes. Alhamdulillah. Alright, ganache tu tahan lama tak kalau letak kat chill ke atau freezer atau kat luar? Kita simpan kalau once you dah pakai, you dah guna, dia dah hard, you boleh simpan dalam chiller, cover dia dan simpan dalam chiller. Put dalam airtight container. Dia tahan ya. Dan bila nak gunakan, you puan keluarkan, bagi dia at room temperature balik. Jangan panaskan balik. Kalau you panaskan balik, dia cair dan nak tunggu one whole day pula nak set. Right. Panas saya kat sini. Sebab tu hari ni angle kamera lain sikit. Bell angle dia kat sana, jangan saya kena kat sini. Sebab kalau kat depan nanti dia pergi ke periuk, ke sana ke periuk pula kan. Jadi nak kena gerak-gerak. Jadi kita duduk satu tempat. Okay. So anda jika ada soalan bolehlah ajukan sekarang. Yang tertinggal tu, yang terlepas tu, sebab sementara kita nak tunggu ayam ni masak. So nak take some time juga. So kalau Kak ada soalan-soalan lagi mungkin boleh tanya. Selalu buat kek dia punya fruit tu tenggelam. Tak timbul. Apa kukus atau bake? Bake. Macam mana Kak Zaidah? Tak pernah timbul. Bawah duduk. Must be the recipe lah. The recipe. Recipe tu mungkin fluffy sangat. Sehinggakan dia lembik, hinggakan fruit tu turun. Saya buat fruit cake bakar, baik pun bakar ataupun kukus. Fruit cake kita memang kita tak pernah jemur ke whatever ya. In fact yang saya bakar tu, saya perap dia lagi dengan air lemon. Bagi dia punya manis tu nanti akan keluar bila you perap semalaman dengan air limau. Kalau untuk bakar lah. The fruits tu kadang-kadang fruit tu tak cukup puan. Tak cukup. Yes. Kadang-kadang buahnya tu tidak mencukupi untuk resepi puan. Atau orang kata suruh rebus lagu masak. Tak, saya ikutlah ya. Dengan tepung saya buat letak juga. Tak jadi. Tambahkan lagi. Saya beli kat Johor, bukan Zaitah punya. Puan tambah lagi. Beli je lah saya kata. Beli dah siap je. Pun nak bakar dia lama juga ya, 1 jam 60 minit hingga 90 minit dia tu. Puan tambah lagi buah dia. Kemungkinan buah dia sikit. Bila buah sikit dia ada banyak ruang untuk dia turun. Kalau buah tu banyak dia tak ada ruang nak turun. Bila dia panas saja, adonan kek tu kan cair. So tu yang dia laju turun kalau dia tak ada benda yang dia boleh bertindih. Kalau dia banyak buah dekat dalam, dia ada tindih buah dengan buah, dia pun tak boleh nak turun. Tambahkan buahnya. Alright, Suriko Melaka. Kak Zaidah, kalau kita terlebih letak rencah macam mana? Contohnya terlebih letak kayu manis, lawang, etc. Dia terlebih bau lah. So jadi kalau bau tu maksudnya dia akan intense lah. So jadi nak kurangkan dia punya intensity bau tu, kita keluarkan ke macam mana? Keluarkanlah sebab dia kalau bau sangat pun dia tak sedap juga. Betul. Kalau terlalu kuat bau kayu manis,
terlalu strong, kita pun tak selesa juga nak makan kalau terlalu wangi ya. So agak-agak tahu satu batang tu cukup lah ya. Untuk jintan-jintan semua biasanya satu sudu, not more than that. Kalau 2-3 sudu bermakna you kena doublekan your ayam and the rest ya. Kalau tidak nanti dia terlalu, kata orang pedar lah, pedar. Kalau orang Johor kata pedar ya. Ditekak nanti kita akan rasa pedar. Kuat sangat, intense sangat rempahnya. Yes. Okey, Kak Zaida. Ya. Kalau kita buat ganache, boleh tak guna chocolate coins, barrels ganti coklat masakan? Boleh. Any chocolate will do. Tak ada masalah ya. Apa-apa coklat perempuan boleh guna. Nak guna cooking coklat boleh, coating coklat boleh. Coating coklat dia akan lebih lembut, dia akan mudah cair compare to cooking coklat. But you can still use cooking coklat untuk coating coklat untuk buat ganache. Tak kisahlah nak pakai coklat mahal ke, coklat murah ke, local coklat ke, tak ada masalah. Right. Sukatan dia ikut yang itu hari. Dan ada yang bertanya Kak Zaida semalam, waktu buat ganache, Kak Zaida dia nampak whipped cream Kak Zaida agak pekat ni. Yang sebenarnya whipped cream tu dah tinggal sikit. So bila kita masuk dalam chiller dia agak pekat ya. So tak ada masalah. You kalau katalah you buat ganache, you cream whipped cream tu you pukul extra dalam fridge you, ada lebihan tak guna, itu you jangan buang, you boleh buat ganache. Buat macam Kak Zaida semalam ya. Right, ada yang kata Alfred Adrian, please ajar masak daging masak hitam. Dah ya, kita dah siarkan ya. Daging masak hitam dah. Okey, so kalau yang nak mencari resepi-resepi lama, okey saya ulangkan lagi macam mana caranya. Pergi ke Facebook, yang ni daripada IG ya, mohon maaf di IG tak ada. Okey, kalau nak cari pergi ke Facebook, harapnya anda ada Facebook ya, account. So pergi ke Facebook, Simply Sugar Baking Studio page-nya, kemudian cari features photos, klik feature fotos berkenaan, anda akan ada nampak beberapa album. Ada satu album namanya #Jom Masak dengan Kak Zaida. Klik album berkenaan, semua resepi daripada episod yang pertama hinggalah insya-Allah hari ni akan kita masukkan, semua ada di dalam album, okey? Ya. Kadang-kadang Kak Zaida sendiri cari tak jumpa. Dia datang-datang, Bel macam mana nak cari resepi? Bel macam mana? Tak masuk lah, kita tak tahulah. Mungkin tak bolehlah sama ya, setiap orang kategori saya dah kita kategori 6 angka ni, 6 series, so dia very very slow. Ya, dia lagi slow. Dia dah tak nak masuk ya, kita ajar. Puas Bel ajar saya ya, but I dah tak boleh masuk ya. So Kak Zaida hanya boleh masak je. Itu pun tengok tadi lupa nak letak tu. 4 sekawan tu. Ish. Okey, Radin Tumina, whipping cream tu boleh pakai UHT ke? Boleh lah, boleh ya. Boleh. Mesti ada yang macam tiba baru masuk, tiba-tiba kita discuss pasal UHT ya. Because what? Kita masak Malbari. Sementara nak tunggu Malbari ni masak. Okey, pasal ganache ni memang ramai yang a bit confused, a bit yang tak tahu ya. Kadang-kadang dia buat ganache tak pernah jadi. Dia akan cair, dan ada certain tu dia akan pecah minyak. You pernah buat tak ganache yang pecah minyak? Yang pecah minyak tu maknanya dia separate. Dia tiba-tiba lampi, tiba-tiba ada macam minyak-minyak sikit. Itu is where perempuan panaskan whipped cream terlalu lama. Ya, hinggakan dia tak boleh lama. Dia hanya agak-agak suam-suam gitu, dah cukup. Jangan boil. Kalau boil dia akan separate susu dia dengan air. Itu yang air tu nanti dia jadi pecah minyak. Masuk pula coklat, kan ada minyak dalam coklat. So tak boleh ya, dia kena agak-agak macam sikit suam aja dah boleh tutupkan api. Api kecil sangat. Yes. Untuk ganache ya. Ramai yang tak tahu buat ganache ni ya. Okey. Bel. Zaida. Ya, dah nak masak dah ni. Bunga lawang, bunga cengkeh and buah pelaga tu berapa kuntum ya? Agak-agak lah bunga lawang jangan banyak ya. Saya kalau masak saya kurang suka letak bunga lawang ya. Satu kuntum cukup. Dan kayu manis taklah satu batang tu je. Jangan satu batang macam ni. Satu batang macam ni. Setengah daripada tu. Suku. Suku cukup lah. Ya. Right. Kalau kita nak masak seko ayam tak payah banyak-banyak. Nanti dia terlalu strong bau, tak sedap. Right. Ya, kita not too much lah. Not too much. Agak-agak lah puan. Sebab itu kena masak selalu. Jadi bila rajin masuk ke dapur, tahulah macam mana. Kita akan dapat, sebab masak ni dia tak boleh belajar lah ya. Macam mana nak cakap ya?
Ada orang dah komplain. Dia ikut cita rasa kot. Tengok mood. Saya buang je. Oh, Tak ada. agak-agak. Tak, dia masak ni dia Fikir puan dah tak pakai tu. Oh. Nasi goreng tu. Nasi yang goreng tu. Lepas tu baru buat nasi ayam kan. goreng dulu nasinya dengan minyak. Ha. Air kita ditambah. Aduh. Dia hari ni masak rasa lain, besok masak besok rasa rasa lain. lain. Itu Okey. more to mood. Nari mama. Nari tak ada benda kena kata sayang. Dia more to mood. Jadi kena bagi dia mood yang good mood baru dia masak jadi. Okey. Ya. Kita manusia biasa. Okey, dah masak, so Bel. ikut mood lah katanya. Ikut mood. Okey, Alright, dah masak dah. Alhamdulillah. Ni kuah kita ya, nampak tu ya. Alright. Kalau dia lebih Sebentar, lama kita lagi, nak zoom in ayam dulu kita kat kekecut. Tak maaf ya. Okey. Okey. Kita zoom in dulu. See the colour macam ni lah brown kita. cantik ya. Kalau kita biar lama ayam kita akan lebih kecut nanti ya. So siap dah. Alright. Gila hati pula saya dengar. Ini suaminya komplain. Hari ni masak lain rasa, besok masak rasa lain. You all mesti experience benda yang sama juga kan? Ya. Jadi itu orang kata apa, speechless lah. Walaupun timbang Walaupun timbang. husband dia kata baik masak sendiri. Tak apa. Aduh. Okey, dah siap dah. Macam-macam. Macam-macam gila hati saya dengar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita ada Tengok masak tu, malbari pula ni. Ya. Malbari pula menu kita hari ni. Syukur, alhamdulillah. Besok masak lain, besok rasa lain ya. Resepi yang sama tapi boleh lain-lain rasa pula. Aduh. Lauk ni sesuai untuk buat frozen tak? Boleh. Boleh buat frozen boleh. Sedap ni ya. Kalau perempuan tak suka pedas, kurangkan ladanya. Right. Okay, so Yes. tadi ada ada lada ya Kak Saida? Ada lada kering tadi ya. Kita letak lada kering kering, dan lada juga- hitam pun ada. Right. Lada kering, lada hitam. Saya gila hati tak habis-habis saya gila hati. Ya, tu biasalah. Hari ni masak lain rasa, besok masak lain rasa. Tu dah biasa. Okay, yang ini Biasa. Oh. Dia kalau tepat sangat tu, itu dah macam tak perfect lah. Tu dah tepat no tu. Tu macam-macam. Itu lain jangan-jangan apa tahu? Jangan-jangan beli yang frozen. kita Panaskan. panaskan je. Aduh. Allahu Akbar. Ada yang ni kongsikan pula. Yes. Husband kena support wife masak. Sedap telan, tak sedap pun telan. Baru bini semangat ikut nak Nabi. masak. Ya, kita kena ikut Nabi. Tak sedap diam aja. Jangan komplain tapi senyum aja. Sedap. 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 Sedap bang, sedap. Aduh. Alright, siap dah kita punya Alhamdulillah. ayam malbari. Look at that. Beautiful, colour pun cantik. Yeah. Ya, cantik Bel. Ini kalau lapar, kenyang pun boleh jadi lapar ya. Betul. Ni dah boleh cuba ni Puan. Itulah orang Hati pula kata saya lapar dengar. pula tengok ni. Ya? Masakan ni sedap. Makan bangun sahur bulan puasa. Betul? Sebab ni kalau kita peringat lagi sedap kan Kak Dia Sada? macam ni, kalau bulan puasa, kita masak seko, jangan tak habis kita simpan. Itu tak tahan ya, macam tu tak tahan. What you do is, you dah siap-siap masak, belum disentuh lagi, belum dimakan, terus masukkan dalam bekas. That's the portion best by way. portion lah. Portion by portion. Kalau macam kita 3-4 orang kat rumah, kalau seko ayam pun tak habis ya. Especially bulan puasa, nampak macam kita nak makan tapi sebenarnya kita tak larat. Kita tak lalu nak makan banyak ya. So what you do, nak masak setengah ekor sikit sangat. So you masak seekor macam ni, beli Tupperware ataupun container plastik sebelum kita makan. Kita asingkan 6 ketul ke 5 ketul ke 5 ketul ke 5 ketul dan simpan dalam freezer. Tinggal nak perangat aja. Lebih selamat lah. Kalau yang tak habis tu maksudnya yang dah kita kocah-kocah tu, itu tak tahan tu. Bila kita simpan itu tak tahan. That is not good untuk kita repeat makan. Ya, sebab dia dah ada bakteria semua kat dalam. Kalau tengah panas mendidih ni, keluar masuk. dia That's tengah not mendidih macam ni, terus masuk dalam bekas panas, bekas container. Dia tengah panas-panas ni Puan. Jangan tunggu dia sejuk. Dia sejuk dia dah ada bakteria. Boleh. Tutup terus masuk freezer.
That's the best way. Dia selalu juga Tak boleh buat, tak boleh cik. Itu method mak kita salah ajar kita. mana ingin hot. Yes, itu yang cara mak-mak kita, tok-tok kita ajar kita salah. Air dia dekat Salah. batin. Itu yang sebenarnya salah. Yang betulnya panas-panas mendidih, terus simpan dalam kontainer, tutup, terus simpan di freezer. Dia tidak ada bakteria. Sebab bakteria tak akan duduk dalam benda yang panas. Sebab tu kita masak hingga dia mendidih. Betul. Supaya tu hilangkan semua bakteria. Betul. Mak-mak kita, tok-tok kita dulu tak bagi kita tutup pun tak boleh. Sebab dia kata nanti basi. Yang sebenarnya bukan basi. Itulah the yang paling selamat untuk kita simpan makanan yang kita masak. Untuk dia tahan lama. Macam konsep retort lah. Macam retort dia sebab mak kita ajar kita salah tu. Ilmu tu salah sebenarnya. Kita pula ajar pula anak kita. Anak kita agak cerdik sikit, pergi belajar. Mak salah lah mak. Oh ya ke? Baru kita tahu yang is actually salah method tu. Dia seeloknya macam ni tadi, mendidih, terus ambil dalam bekas, panas-panas tu masuk dalam bekas, tutup, simpan terus di freezer. Dia tidak akan basi. Tu cara betul lah. Bakteria tak sempat nak masuk. Dia tak sempat nak membiak. Tu cara betul untuk kita simpan lauk ya. Okey, siap dah Bel. Ya? Berapa lama kita Simpan di freezer lama. Janganlah buka katuk-katuk. So bila kita nak guna baru kita keluarkan. Kita nak makan baru kita keluarkan. Lama, tahan dalam 6 months, 1 year. Tahan, ya. Jangan dia tunggu tahan. dia suam-suam baru kita tutup, lepas tu tak boleh. masuk. Tu masalah. Dia suam, you tutup, dah ada bakteria dah. Dia ada certain temperature. Dia ada certain actually. temperature. Itu cara betul lah untuk kita simpan makanan supaya tahan lama. Ya, kadang-kadang kita ni kalau tak ramai kat rumah, malas nak masak sebenarnya kan. Tapi kadang-kadang nak juga masak. Terasa dah lama tak masak. Kita rindu nak masak, especially anak-anak kita datang kan. So kita buat macam tu je lah. Anak-anak pun biasanya kalau nak balik rumah mak tu, bila nak balik dia akan macam nak bawa balik sikit kan. Kan. Kita pun pastinya mesti nak kirim kat dia. Ya, untuk dia nak bawa balik. So puan buat macam tu saja. The best untuk kita nak tahan lama lah. Ya, supaya makan. Alright, alhamdulillah. Okey. Alright, Nina Raja ada orang kata puasa ni akan ada repeat lauk sebab kita pandai dah frozen lauk. Kan. Ya. Tak laku lah lauk frozen kat saya dah. Ramai yang tak boleh buat frozen. Kita share some tips lah ya. Yalah, sama-sama kita. Okey. So alright, Kibel, freezer tak rosak ke? Sebab orang dulu kata rosak kalau panas-panas masuk dalam freezer. Freezer sekarang tak layu. Daripada rosak makanan kita, tak percaya cuba buat cara Kak Zaidah ni. Dia tahan ya. Dia lebih tahan. Kalau you dah tak habis lauk, you simpan dalam freezer, you makan, you buka, you tengok dalam masa 1 jam. Pastinya dia akan berlendir juga ya, walaupun kita dah simpan dalam freezer. But bila dia keluar saja, bakteria dia akan aktif balik. Ya. So you kena belajar tu, you kena tahu penyimpanan untuk food ya. Alhamdulillah. Alright, selesai dah menu kita hari ini. Alhamdulillah. Lain kali boleh ajar cara masakan Pakistan. Macam-macam ni. Macam-macam lagi Kak kita nak kongsikan. Saya suka masakan Pakistan, Afghanistan. Saya suka ya. Saya suka masak-masak yang spicy. Ya. Dan saya, kalau perempuan perhatikan saya punya masakan kebanyakannya semua pekat-pekat. Saya jarang nak masak benda yang berkuah. Ya, mungkin bila kita nak masak ni kat rumah, kita tukang masaknya tu mesti nak masak benda yang dia suka. Betul. Kan? Jadi yang nak makan tu kena terimalah apa saja yang tukang masak tu masak. Ya. Kalau kita nak masak, takkan kita nak masak benda yang kita tak suka. Tak jadi, ya. Terima saja yang menunggu tu, yang dia tak campur langsung kopek bawang pun tidak, apa pun tidak, tahu-tahu dah siap. Dia mestilah terima apa yang tukang masak tu nak masak. Betul. Kan? Macam saya tak makan, jangan suruh saya masak, memang saya tak jadi. Tak boleh ya. Dan kita tak semua benda yang kita makan. Kan Allah Taala dah bagi kita diri rasa, tak semua sama ya. So mungkin perempuan akan notice saya jarang masak yang berkuah. Ya, mungkin saya tak suka
tak jadi kalau saya masak ayam kuah tu ya. So okey, mulberry nari pun ada sedikit kuah tapi cantik ya. Warnanya gelap. Kita tengok. Kalau you perap lagi, dagingnya ataupun ikat ayamnya akan jadi lebih gelap kalau diperap. Oh sedap ni. Ya sedap. Asyik-asyik makan rendang pun bosan juga kan. Buka pakai ni. Daging mulberry. Pagi Yes. puan pagi puan beli barang-barang, siap marinate semua, simpan dalam chiller, dalam fridge. Petang baru masak. Dekat-dekat nak buka lagi 1 jam baru masak. Lagi sedap. Tak boleh kelang kabut ya. Okey, alhamdulillah. Okay, Del. Sarah Garten, hope everyone is doing great. Yes. Frozen food can last long Yes. in the freezer. It tastes Yeah. better when you defrost and warm it up. It look as good as fresh Yes, one. betul. Kita ni baru je nak belajar makan frozen ya. Lagi Mak Saleh dia orang dah lama makan frozen food. Semua frozen. Roti dia frozen. Dia punya cakes, dia punya apa, semua frozen. Ya, kalau you pergi ke US you tengok semua frozen. Dalam freezer dia tu, rumah dia freezer dia besar penuh. Ya, yes, sebab dia tak ada barang fresh. Dia semua frozen. Dia frozen kami masak. One month later kami telefon dia kata, Cokodok pisang disimpan. Dia dah used to that makanan. that Tapi dia life. orang healthy juga kan. So tak ada masalah. Cuma you kena tahu macam mana nak How to keep the food penyimpanan last. dia. That is Food yang penting. safety. Bukan leftover food yang you simpan. Leftover food tak tahan lama. The minute you keluar daripada freezer, 1 jam, 2 jam dia akan dah ada bakteria. Ya, tapi kalau yang macam gini dia panas-panas you simpan, dia tidak ada bakteria dah ya. So bila you keluar tu akan makan masa sikit lah ya. Jangan yang leftover tu memang tak tahan. Alright, Okay. Alhamdulillah selesai dah menu Alhamdulillah. kita Wah, hari kita ni. bercerita Memang panjang pasal panjang cerita bukan kita, resepi, Masya kita Allah. bercerita Orang kata pasal resepi lain, 1001 insyaAllah. malam lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. Some knowledge lah ya. Betul. Banyak Apa yang kita dapat tahu. kongsikan anyway. Kita ni Ya. orang lama ya. So mungkin kita Betul. kadang-kadang tak ada idea kita nak bercerita melainkan Betul. Ya, betul. Dan juga thank you so much. You pun ada banyak juga kongsi tapi dengan yang, kita. Thank yang you paling, so much. Yang paling win bell, hari ni masak lain rasa, besok masak lain rasa. Itu will be the best topik untuk kita hari ini. Tu memang tapi tak boleh nak buat apa dah sebab biasanya kita masak ikut mood lah ya. Yes. Mood kita good, alhamdulillah. Resultnya akan jadi good. Ya, So betul. jangan bagi tukang masak dia, chef dia mood tak bagus ya. So Kalau you must make her Hewaya happy. memang get ready lah. Must make her happy all the time. Ya. Ya, betul. Tapi kalau dia nak marah pun kasih sayang ke mana ya, hati tu geram kan, darah mendidih kan. So jangan bagi darah mendidih. So kena bagi cool aja dia darah and then everybody happy dengan Yes, food. betul. Sebab masakan ni yang sebenarnya dia mengeratkan kasih sayang anak Betul. dia. Lembut, sabar je. Saya kata kata anak dia, Mama, kau tengok macam apa aunty tu. Sabar Mama, fikir melenting. Ini mood pun masing-masing ya. Puan tak tengok lagi saya punya mood. Ni considered mood baik lah ni Kak. Alhamdulillah. Sama je, kita ni manusia sama. Bila time mood tak baik, kita adalah mood tak baik. manusia Semua sama. biasa, betul. It doesn't mean nak dapat lembut di luar, dalamnya lembut ya. Tak semestinya. Kalau tengok tu yang kadang-kadang meletup tu pun terperanjat juga kan. Alright. So okay, dah siap dah Bel. Any Alright, question Kak no more Zaidah. ya. Alhamdulillah. Alright. So you can see inilah hasil masakan kita sama-sama, tengah hari Kak. ni. Ayam mulberry dan harap perempuan berpuas hati dengan resipi Kak Zaidah tengah hari ni dan boleh cuba juga ni. Puan dekat depan ni dia nak cuba esok untuk nak buka puasa. InsyaAllah. Ada satu soalan boleh Kak Zaidah? Boleh. Ada yang tanya orang dalam pantang boleh ke makanan frozen? Boleh lah, tak ada masalah. Ya, frozen food boleh. You panaskan aje lah. Dia punya Panaskan. rempah tu je yang mungkin memain peranan, tapi apa yang kita dah masak lauknya, kita dah Tak ada masuk masalah. dalam freezer, dia Cuma masih Kak Zaidah fresh lah. kata jangan makan yang leftovers. Leftovers tu tak bagus dimakan ya. Right. Ada setengah-setengah tu dia tak habis dia simpan fridge. Tak habis dia simpan fridge. Itu yang paling tak bagus. Sebab you akan perangat benda yang you dah terkena bakteria. Ya. So itu yang tak boleh kita elakkan. Tapi kalau cara lepas masak mendidih tu terus tanpa dimakan, tanpa diusik ya, disimpan terus dalam freezer, that should be okay, no problem. Ya. For orang yang dalam pantang pun tak ada masalah lah. Masing-masing diri orang berpantang ni pun tak semua sama ya, tak semua badan sama. Ada orang pantang tak boleh ni, ada orang pantang tak boleh ni. So
pedas-pedas pun tak boleh. Ada orang suka makan pedas tu bagi dia panas ya, badan dia panas. Tapi yang menyusukan anak mungkin tak boleh. Oh ni cerita pasal pantang pula dah. Alright lah. Nanti panjang nak cerita berpantang-pantang nanti kita ada menu untuk berpantang, kita akan InsyaAllah kongsikan Kak Zaidah lagi akan cuba adjustkan menu untuk orang berpantang ya. Alright, okey Kak Zaidah. Okay, so alhamdulillah dah siap dah kita punya chicken Mulberry ataupun ayam Mulberry. Harap perempuan berpuas hati dengan resipi Kak Zaidah hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok di waktu dan hari yang lain ataupun esok insyaAllah panjang umur. Harap perempuan boleh cuba. Ada yang nak kat sini nak cuba untuk esok ya. Alhamdulillah. Sedap lauk ni ya. So hingga kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye.